wife cakap apa? Gaduh. Supportive lah. Okay. Supportive tu je. Supportive, dia sangat memahami lah. Anak kau ada anak kan? Ada. Baru 3 tahun. Allah. Tak tahu nak cakap macam mana ke dia. Kalau tengok Ahmad sekarang ni kan, dia macam cool lah, kau bagi lah batang lah, problem apa aku boleh hadap lah, tak kisah. Boleh lah sikit-sikit. Netizen? Kita macam ni kita boleh kontrol diri kita sendiri. Kita tak boleh nak kontrol orang luar. Contoh masalah hujan, kita syuting kita tak boleh nak marah. Bukan masalah hujan bukan masalah kita yang kita boleh datangkan kan. So aku rasa benda macam ni, they have their own rights. They can talk. They can say whatever they want to say. And it goes back to ourselves. We want to take it or what. So kita tak boleh nak kontrol orang lain. Sama juga kita tak suka dikontrol. So kita jangan kontrol orang lain. Kita kontrol diri kita sendiri je lah. Pernah tak kau advise orang-orang yang pernah berada dalam situasi yang sama dengan kau, masalah sama? Aku tak pernah. Tak boleh advise sebab? Bukan tak boleh nak advise, aku tak nak advise. Bagi aku, sebab aku sendiri pun Masing-masing lah. Aku sendiri pun kita rasa kita ni tak bagus. Kenapa kita nak advise orang? Mungkin advice yang kita tu leading to benda-benda lagi tak bagus. So better aku chill, aku diam. Aku ambil aku punya own time. Kalau dia nak buat, dia buat. Itu masalah kau lah. Jumpa tak orang yang buat tu? Tak jumpa. Kau tak nak cari lah. Tak nak cari lah, buat apa nak cari? Tak, sebab benda tu macam yelah, syndicate, kind of syndicate kan. So biarkan je, let it go lah. Lepas. Okay. Apa yang kau hadapi, sebab sekarang ni kan macam keadaan yang kau pernah lalui ini memang dah agak teruk kan sebelum ini kan. So aku rasa apa saja masalah ataupun dugaan yang datang kat kau macam boleh tepis macam tu je. So bila datangnya pula keadaan seperti sekarang ini di mana kita berada dalam keadaan macam Iman cakap tadi, PKP, tak semua orang ada kerja, ada job. So kehidupan kita dah berbeza dengan new norm and everything. So kau sendiri, how do you live in this kind of new norm ni? It took time juga for me to adapt. Sebenarnya kebolehan kita untuk kita adapt to the new norm. Adakah kita boleh adapt dengan kehidupan yang sebenarnya bagi aku rasa aku pembelajaran yang paling besar aku belajar untuk PKP ni zaman kita tengah COVID ni kan. Benda yang paling tak ternilai adalah kesihatan kita. Benda yang paling tak ternilai adalah nyawa kita. Kau nak cari job macam mana sekalipun, kau cari job, kau banyak job macam mana sekalipun, tapi kalau kau biarkan diri kau banyak terdedah dengan risiko-risiko yang kita sendiri tak nampak musuh kita tu untuk semata-mata duit. Bagi aku aku memilih job-job untuk aku berada dalam satu kesihatan yang baik. Sebab aku duduk dengan family aku. So kita semua duduk dengan family kita. Kita tak nak biarkan mereka terdedah juga. So bagi aku yang paling tak ternilai untuk kita nak jaga kesihatan dan nyawa. Betul. Kau kaya macam mana pun dik. Tapi kalau kau mati, buat apa? Bak kata John Wick lah, masih dia dalam scene dalam library kan. 4 million is a lot money. Memang a lot money, tapi kalau kau tak boleh spend it because you're dead, buat apa? So apa kau buat during MCO? Masa MCO, adik-adik ipar aku dia buat nasi ayam. So kita orang buat macam sama lah. Kita pesaing. So masa MCO tu buat nasi ayam. So diorang macam everyday kita masak macam 100 nasi ayam. So kita give out dengan rumah anak yatim. CSR lah. CSR lah itu je. So aku rasa the more we give nanti insyaAllah the more we get. Betul. Berapa lama kau, tu sebagai rutin ke ataupun once? Rutin, everyday. Masa PKP yang masih kita betul-betul First wave tu betul-betul hari 100 nasi ayam. Dekat berapa banyak kebanyakan location? Kita hantar contoh dekat Sungai Buloh, dan kadang-kadang pergi hantar dekat orang abang-abang frontliners yang tengah jaga roadblock. Kita hantar macam tu je, randomly lah. Okay. Bila kau dah bagi tu, apa yang kau rasa lepas tu? Perasaan kau sendiri? Aku rasa perasaan tu tak ada, tapi aku rasa macam satu benda yang Adakah kau rasa macam tenang, lega, macam bestnya atau you know? Aku rasa dia macam best tau. Dia best bila kita dapat contribute to country. Walaupun macam orang cakap nasi ayam tu tak contribute tapi mungkin nasi ayam kita tu boleh bagi energi untuk abang-abang kita bekerja. At least kita contribute walaupun sekecil zarah kan. At least macam
sambil diorang makan, terima kasih lah siapa yang belanja. Mungkin doa yang best yang kita nak dapat balik kat kita tu. Itu je. Betul. Anak-anak yatim kau ada bagi jugalah. Semua kan? Semua ada di bag. Hari-hari berapa lama? Sebulan? Sebulan kot masa first wave tu. Ya. Sekarang? Banyak. Sekarang Dah lupa diri dah? Bukan lupa diri. Sebab adik-adik semua dah buat kerja lain. Adik-adik ipar dah buat kerja lain. So abang ipar tak boleh buat apa lah. Abang ipar tak boleh masak. Oh tu ada adik ipar kau yang masak? Ha-ha. Oh. Bisnes nasi ayam nama apa? Tak ada nama pun. Memang masa tu try nak buat. Masa tu diorang ada macam niaga tapi tak adalah macam Okey, besar. besar. Jual- Tapi jual lepas kat tu mana? macam ada orang macam bagi bantuan, bagi sumbangan untuk nak buat yang 100. Okey. So lepas tu kita pun distribute kat orang lain. Oh, jual kat mana? Oh. Dulu memang selalu jual kat Bandar Sidang Sarah. Kedai ke atau Macam gerai bawah kecil payung? kan? Gerai Stall-stall kecil. lah. So, sekarang ada lagi bisnes tu? Sekarang tak ada, diorang dah masing-masing dah bawa path masing-masing. Sayangnya. Ha. Feedback after that, lepas kau bagi tu, I mean kau ada jual juga after that ke? Atau Tak ada. Memang masa tu lepas habis PKP tu diorang tak ada jual lah. Oh. So kira kau jual dengan cara tu lah. Hmm. Okay, faham, tak ada open order dekat social Delivery media ke? Tak ada. Lepas habis tu memang kita dah settle lah. Okay. Sekarang bisnes apa? Sekarang bisnes apa? Bisnes duduk rumah. Mengangkang? Tunggu job masuk. Tunggu bini suap. Tak, aktif dengan Muay Thai itu antara orang kata kau punya medium untuk kau expresskan diri kau ataupun kau lebih prefer kepada bidang-bidang seni ke macam music ke or anything. Aku suka menyanyi. Tapi aku tahu capability aku. Aku suka main gitar. Tapi aku tahu capability aku lah. Tapi seronok dengan MCO ni, tiba-tiba nanti kat Shopee lah beli gitar, nyanyi. Tapi benda-benda yang simple untuk macam tak apalah. Asyik fikir saya PKP je, biar aku main gitar, biar aku sakitkan tangan aku pegang chord. Okay, cuba nyanyi satu lagu. Ada satu lagu. Sebab OP kat sini kan. Selamat datang buat tetamu semua. Lagu tu aku seronok. Oh. Lagu dia? Lagu dia. Ada single rupanya. Jemputlah masuk ke dalam menjemput selera. Itu yang dia punya music video kat kenduri kahwin kan? Ya. Aku pernah tengok. Aku bangga masa aku post aku nyanyi depan dia. Dia tak balik kasarkan kau lah. Dia sengih tak nampak mata tu. Ada orang lamar kau jadi penyanyi tak? Belum lagi. Mungkin aku kena masuk Mas Singa kot. Mas Singa pun belum tentu nak ambil kau. Tapi kau pernah lah ada buat lagu ke apa? Tak pernah lagi. Tak erti. Bukan tak kerti, aku rasa nak buat lagu ni makan duit juga. Contoh aku tanya Isen, berapa nak buat lagu? Isi ada lagu. Dia bagi-bagi cakap, okey tak apalah. Dan aku belanja duit tu untuk 10 bulan aku. Mahal dek. Dia kata tiba-tiba ada datuk ke datin dengan nak sponsor aku. Aku buat lagu lah. Struggle tak untuk PKP ni? Struggle is real lah. Tapi tanpa melalui kestrugglean ni kita tak dapat belajar benda baru. Kestrugglean. Bahasa kita langgar. Okay. Sebab aku rasa macam aku cakap tadi lah, ramai lagi orang yang lebih struggle. So kalau kita nak anggap diri kita struggle, memang kita struggle lah. Tapi kita kena tahu ada orang yang lebih struggle dan cara macam kita, macam mana kita nak menjalani kehidupan seharian tu je lah. So any future planning? Macam maybe kau sekarang tengah start Muay Thai, ada plan nak masuk tournament ke apa? Teringin sebenarnya. Tapi kita kena berbalik pada realiti. Industri kita memang kita kena perlu ada muka kan. Muka pecah macam mana kan, contoh lah. Lepas tu aku memang teringin nak masuk sebab aku nak cabar diri aku sendiri. Tapi aku rasa dalam industri ni 3-4 tahun atau 5 tahun punya future plan adalah mungkin aku nak pergi ke directing kan. Wow. Directing Challenging. Okay. So kau tak ada, sebab kau kira pelawak lah juga sekarang kan. So kau tak ada macam nak pursue kau punya your dreams untuk jadi big star ke, you know? Aku rasa benda tu kalau kita buat kerja dengan betul, dia akan datang sendiri. Kalau
Macam kadang orang tak sangka pun dia tiba jadi big star, dia jadi big star. Dia tak sangka pun dalam planning dia tak ada pun. Tapi bagi aku, planning yang aku rasa yang aku cuba nak capai dalam 3-4-5 tahun aku nak jadi seorang director. Dalam 3-4-5 tahun aku nak jadi masters. Dan dalam masa 6-7 tahun aku nak ada aku punya PhD. Sebab aku memang teringin sangat untuk aku contribute balik ilmu-ilmu yang apa yang aku ada dalam industri dan dalam orang kata dalam akademik tu pada pelapis-pelapis baru. Amak, sebab kan kita cerita pasal pelawak tadi tu kan. Sebab kebanyakan pelawak, mentaliti orang zaman sekarang rasa macam pelawak ni kind of bukan useless, tapi dia macam banyak buat hal. Kan, apa-apa isu je mostly memang related to pelawak. Kaki perempuan lah, kaki tu lah, kaki ni lah. Aku rasa stigma tu kita kena tukar. Stigma tu sebab kita berbalik kepada industri yang memang orang ambil pot dengan kita kan. Stigma yang bagi aku bukan setakat pelawak je kat dunia ni. Kalau doktor tu memang dah kaki perempuan. Lawyer kalau kaki perempuan. Anda kaki apa? Saya kaki saya. Aku rasa di stigma tu memang kita kena tukar. Kita nampak sebab kita nampak banyak pendedahan contoh daripada industri hiburan kita kan. Sebab orang memang tengok kita. Tapi bagi aku tak boleh. Kalau diri sendiri tu dah memang kaki perempuan, tak kira lah profession kau apa. Kalau dah kaki perempuan bukan setakat pelawak je. Tapi dia macam membusukkan nama pelawak tu juga kan. I mean nak sebab orang banyak memberi tumpuan. Cuba kalau orang tahu ada satu golongan doktor ni bagi tumpuan. So doktor pun kena. So kalau lawyer pun kena. Bagi aku kita yang tanggapan kita. Tanggapan kita sebab yang sebenarnya kita macam mana kita set diri kita, apa default set kita yang pemikiran kita kan. Kalau kita dapat ubah dan kita bawa macam sebenarnya senang macam ni, jangan campur sangatlah lalu sama lain. Itu je. Okay. Tapi sebab sebagai public figure, sama orang akan nak ambil tahu juga, fans especially, orang media dan sebagainya. So you have to face that thing juga kan. So macam bila orang melabelkan pelawak, especially-nya macam bila buat lawak pun tak ada otak, sebab itulah selalu buat perang-perangai dan semua. You sendiri macam mana kalau you face that situation? That's why my approach is contohlah selama ni memang aku buat dengan Isai. So approach kita orang kalau when it comes to lawak yang mediumnya senang nak ditonjolkan dengan orang. Contoh let's say lah bintang cari bintang ke atau musical superstar. Kebanyakan konten yang kita ambil tak adalah konten-konten yang tak nak pun yang contoh menyentuh orang sangat, tapi kita ambil secara general. Dan kadang-kadang apa yang kita bawa, kita buat dark comedy lah, macam subtle comedy yang orang kadang apa komedi kita orang ni bagi aku mungkin lain dengan komedi orang lain. Mungkin komedi orang ni kau bagi dia pecah gitu babi kan. Tapi mungkin komedi aku dengan Isai ni suka macam bagi komedi hari ni kau dah tengok, kau balik macam kau sambil drive, sialah Tengiang. sialah benda tu betul lah. Apa benda? Dia contoh macam benda tu bagi memory recall kita. Mungkin peristiwa yang dalam komedi tu macam lah sial. Aku pernah buat lah sial. Contoh. Contoh macam cerita. Tak tahu nak bagi contoh. Susah bagi contoh. Tapi dia bagi aku itu dark comedy yang kita suka tengok lah. Kadang komedi yang dia kita sentuh dari sudut yang besar, mungkin dari sudut kemanusiaan, politik ke benda-benda macam tu yang kita suka target tu. Tapi mungkin sebab dia tak mass, mungkin penerimaan orang macam apa benda siap tu. Itu lah. So orang selalu ingat komedi ni idea dia just komedi, and dia ingat personality kau pun sebagai seorang pelawak kau memang melawak all the time kan. So sebenarnya kau orang yang serius tau. So bila kau cakap pasal nak directing apa semua tadi tu kan, so what is your genre yang kau suka? Genre it goes back. Contohlah kalau komedi aku suka more on subtle comedy, dark comedy. Kalau on acting or drama aku suka benda, aku suka serius dan aku suka komedi juga. Sebab kadang-kadang orang tak faham tau. Pelawak dan pelakon komedi ni satu benda yang berbeza. Susah. Lain. Sebab betul kadang-kadang bagi aku bekerja dengan orang-orang yang bagus yang memahami komedi tu macam mana. Diorang tak suka ambil pelawak. Sebab pelawak ni kadang-kadang bagi aku dia tak reti nak control, tak reti nak hold the story. Storyline tu kau nak langgar, storyline tu kau boleh kau je kelakar, tak boleh. It doesn't work like that. Lakon komedi dia lain. Sebab story tu ada. Kau lari karakter kau, habis lah. Itu lah bagi aku. Sama ada it goes back to story, serious story atau komedi.
love story aku tak suka siut. Kan bini pegang kayu dah standby balik rumah. Tapi mungkin kalau rom-com aku suka. Romantic comedy aku suka. Okay. Sebab benda tu dua elemen yang bagi aku macam mana kita nak tackle love story ni Stan? Macam mana kita nak selitkan sekali dengan komedi ni. Aku suka benda tu. Bini tak marah. Cik. Dah ngerti. Boleh buat standby kan. Saya tidur luar hari ni. Orang Ni first time aku jumpa pelawak daripada PAN. I mean selain Abang Upi lah. So tak expect pun kau serius macam ni. Aku rasa itulah mungkin tanggapan orang, stigma orang. Kita tak boleh nak label orang tu pelawak. Pelawak mesti every time Pelawak. sebenarnya dalam diri kita ada orang yang diri kita yang kita tak nak tonjol pun. Mungkin di ruang kita bekerja kita have to be like that sebab karakter nak memenuhi kehendak karakter tu. Tapi it goes back kalau kita diri kita sendiri kita macam ni je. Kita tahu kita master diri kita sendiri kan. So serius ke tak serius it goes back macam mana definisi kau nak bawa diri kau tu je. Macam orang tahu yelah macam Iman dia tak expect pelawak ni seorang yang serius. I mean as a human being pelawak pun manusia juga. Betul. So dia ada macam-macam emosi. Betul. So adakah pelawak ni aku pernah dengar orang cakap pelawak ni sebenarnya adalah orang yang sangat sunyi. Kau setuju tak dengan benda tu? Aku rasa kadang-kadang aku setuju. Aku tak setuju sebab kita kehidupan kita, kerja kita adalah menghiburkan orang kan. Tapi kadang-kadang siapa nak hiburkan diri kita kan? Mungkin kita dah we try to do the best to people. Tapi kadang bila orang tak appreciate, it goes back to kita adakah kita buat benda yang tak cukup bagus untuk nak appreciate orang. Tapi it goes back lah, contoh kebanyakan kawan-kawan aku tak nak ambil pelawak aku. Kebanyakan kawan-kawan contoh kawan-kawan artis yang aku kenal luar nampak happy lah. Happy yang jenis menghiburkan orang lain. Tapi kadang orang sendiri tak tahu yang diri sendiri ni macam kosong. Okay, dan juga orang cakap pelawak ni sebenarnya kebanyakannya panas baran. Panas baran? Tak. Kawan-kawan yang aku kenal mungkin tak kot. Tak. Tapi aku tak tahu lah siapa yang panas baran tu. Tegas? Garang? Tahu lah. Mungkin kadang-kadang ada yang jenis, kadang-kadang kawan-kawan pelawak ni mungkin ada yang jenis. Aku perasan ada satu stigma tu bila dalam industri lawak ni kan. Kadang-kadang ada jenis-jenis yang kita rasa macam kawan-kawan yang not being supportive lah. So tak supportive. Kita industri kita contoh pelawak ni kecil je. Tapi kadang aku perasan lah contoh kalau when it goes back to big punya program ke apa kan. Bila kita nak hibur, bila kita try nak cuba kan. Ada yang jenis yang tak kelakar tu situ. Kelakar siap, kelakar gila. Menganjing ah. Benda ni kenapa nak macam tu bagi aku bagi aku macam kalau kau jadi baik, program tu the whole as a whole menjadi lagi baik dengan sokongan kawan-kawan yang sekeliling. Yes. Ini tak bila kau buat macam tu aku benci kau lah. Atau mungkin orang tu tak fake. Kalau tak kelakar dia tak gelak lah, better lah macam tu kan. Bagi aku kau jadi diri kau, bagus. Kau tak fake, bagus. Tapi be supportive lah. Cuba kalau kau sendiri yang kena macam tu. At least macam datang, Ma aku rasa kena ubah sikit macam tu. Tak. Mungkin dalam industri ni, industri mungkin pelawak kan. Sebab contoh industri pelawak ni dia ada macam ujian dia. Macam SPM, MLM. So kita nak perform, kita nak perform. Bagi aku kadang-kadang aku nampak orang-orang yang macam tu. Aku nampak ada individu-individu yang macam tu. So kadang-kadang individu macam tu aku malah nak ambil pot sangat. Kalau kau sendiri tengok kawan-kawan macam dapat pecahkan lawak tu, macam pergi jauh. Gelak lah Syul. Taklah, maksud aku maksud aku macam diorang boleh pergi jauh disebabkan diorang tahu diorang ada bakat untuk support lawak tu. Support je. Sebab kadang kita tak sedar. Kadang-kadang kita sebab kita dalam industri yang sama. Kalau industri kita tak support, macam mana orang luar nak support orang lain? Macam mana orang luar nak support kita? Kalau kita sendiri yang support sistem yang dekat ni, kalau kita sendiri tak support, macam budak tu nak tahu yang budak ni bagus. Kebagusan seseorang, contoh mungkin pengalaman dia banyak. Mungkin
mungkin kita mungkin dia ni tak capai lagi, tak bagus ni tak capai lagi, tapi bila kita tolong, kita fit dengan benda-benda knowledge yang lagi bagus, pengalaman yang lebih bagus, aku rasa semua orang menjadi bagus tu. Netizen macam mana bila diorang komen-komen kat social media semua? Terima kasih sekiranya netizen memberikan komen-komen yang membina, komen-komen yang boleh membaiki lagi persembahan. Dan terima kasih juga, kadang-kadang poin-poin yang diorang bagi tu mungkin tak kena, tapi mungkin secara tak langsung kita boleh perbaiki daripada sudut persembahan. Sebab kita, kalau kita nak ambil netizen, bukan macam ada keupayaan atau knowledge seperti seorang juri profesional, tapi diorang tengok dan apa yang diorang rasa itulah, itu secara keikhlasan itulah, dan kita perbaiki dari sudut tu lah, aku rasa. Sebab kadang-kadang aku tengok juri yang jadi juri pun tak ada, maksudnya juri jadi juri pun tak ada pun ada kehebatan atau pengalaman dalam sesuatu bidang. Bidang kau lain, tapi kau dipanggil, mungkin menaikkan rating kau, bagus. Tapi dalam arti kata yang sama, kau pun kena level up lah. Kalau kau nak peserta kau level up, juri kau pun kena level up lah. Itu je aku rasa.